السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita telah mula seperti yang tuan-tuan dengar dan telah sama-sama kita melafazkan takbir yang disebut dengan istilah takbir muqayyad. Muqayyad artinya takbir yang diikat. Perkataan muqayyad itu artinya diikat. Dia ada tempoh waktunya, itu muqayyad. Lawan kepada muqayyad mutlak. Sebab itu mutlak itu maksudnya umum. Perkataan itu juga digunakan oleh orang Melayu, bahasa Melayu, mutlak, kan? Lawan kepada mutlak itu muqayyad. Muqayyad ni daripada perkataan Arab, qayyada yuqayyidu, artinya ikat. Sesuatu yang ada had, yang ada tempoh. Jadi bagi kita umat Islam, kita akan mula bertakbir mutlak pada satu hari bulan Zulhijjah. Mutlak maksudnya pada setiap waktu, pada tiap-tiap masa, secara mutlak, bebas, umum, bila-bila kita takbir. Kemudian di dalam bulan ataupun 10 Zulhijjah ini juga kita ada takbir muqayyad, yang mana takbir muqayyad ini bermula pada 9 Zulhijjah, pada waktu subuh. Jadi maknanya apabila kita takbir tadi, hari ini merupakan hari yang yaumun tasi', hari yang ke-9 lah. Sebab takbir muqayyad itu bermula pada subuh 9 Zulhijjah. Jadi oleh kerana matla', tempat terbitnya anak bulan kita tu, kelihatannya kita agak lewat sedikit daripada Mekah, tak menjadi masalah. Nabi SAW menyebut sumu li ru'yah, aftiru li ru'yah. Puasalah kamu bersama dengan orang ramai dan berbukalah kamu apabila orang berbuka. Jadi untuk kita orang Malaysia dan yang sewaktu dengannya, kita akan bermula hari yang disebut 9 Zulhijjah itu ialah hari inilah. Jadi doa puasa yang dikatakan khairud doa, sebaik-baik doa, kemudian yang dikatakan dengan saum ataupun siyam yaumun arafah, 9 Zulhijjah ini. Apa yang saya nak ingatkan diri saya dahulu dan kemudian tuan-tuan, gunakan kesempatan hari ini seperti yang telah ditentukan oleh ulul amri berdasarkan kepada penentuan ru'yah dan hisab,
hari ini merupakan hari yang ke-9 Zulhijjah, atau dalam istilah yang lain hari Arafah, maka kita dianjurkan berpuasa. Itu yang pertama. Jika ada di kalangan tuan-tuan yang belum berniat atau tidak bangun sahur tadi, atau bangun dah subuh, masih berpeluang untuk berpuasa. Ini kerana puasa Arafah itu termasuk daripada puasa-puasa sunat. Dia bukan wajib. Kalau tuan-tuan tak puasa pun tak berdosa. Selagi kalau balik nak breakfast pun tak salah. Bukan satu aib, dosa lah, kan? Kerana dia puasa sunat. Orang tanya kepada Nabi, ma faradallahu alayya minas saum, apa yang Allah Ta'ala wajibkan daripada puasa? Nabi kata sebulan Ramadan, melainkan apa yang engkau ingin tambah. Nabi jawab soalan sahabat tu kan. Baik, jadi kita hari ni kita puasa. Oleh kerana dia puasa sunat, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berniat pada siang hari. Apabila baginda pergi kepada salah seorang daripada isteri-isterinya, kemudian baginda bertanya untuk makan dan tak ada, baginda berniat untuk berpuasa. Hadis itu telah dijadikan dalil dan hujjah menyatakan bolehnya seseorang yang ingin berpuasa sunat berpuasa pada siang hari. Dia berbeza dengan orang yang berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan ni dia wajib. Puasa itu niat pada waktu malam, yakni bermula daripada maghrib. Dia kena ada niat sampailah sebelum subuh, berdasarkan hadis. Apa pula hadis yang kata kena niat malam ni? Man lam yubayyit, Nabi SAW kata, man lam yubayyit, sesiapa yang tidak bata, kan, yabitu, sesiapa yang tidak berniat, macam apa, kita tengok sekarang ni jemaah haji berada di mana? Berada di mana? Lepas dia pergi Arafah, dia akan singgah di Muzdalifah. Dan kita akan sebut apa di Muzdalifah ni? Bermabit. Mabit tu apa makna mabit? Istilah-istilah ni kita bagi, walaupun kita tak belajar ataupun kita tak ingat, tapi sekurang-kurangnya kita tahu makna dia kan. Bermabit ni artinya bermalam. Bermalam di situlah. Di Muzdalifah ni orang bermalam. Kan? Jadi Nabi kata siapa yang tak niat pada waktu malam fala siyamalah, maka tak ada lah puasa untuk dia pada esoknya. Sebab itu kata para ulama, untuk puasa Ramadan ni wajib. Adapun puasa sunat ni kita bebas. Mungkin ada orang yang dia tak tahu atau dia tak perasan, dia jaga-jaga, orang dah sembahyang subuh, lepas tu dia tengok WhatsApp hadis-hadis ataupun orang hantar tentang puasa Arafah, dia niat, boleh, dengan syarat dia tak melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Jadi tuan-tuan yang berada di Malaysia, doa tuan-tuan yang mustajab itu, yang kita ambil hadis khairud doa tu, sebaik-baik doa itu bila dia bermula? Dia bermula hari ni lah. Bukan pukul 1, pukul 5 mesej-mesej yang duk masuk tu, kan? Pukul 5.30 waktu Malaysia bersamaan dengan pukul 1 waktu Mekah. Itu tak dituntut sehingga ke tahap itulah.
Bahkan itu pun tak ada hujah di atas perkara-perkara lagu tu. Jadi tuan-tuan, doa hari ni lah yang dikatakan doa pada 9 Zulhijjah ataupun doa Arafah. Jadi perbanyakkan takbir dan perbanyakkan doa. Kita ambil satu hadis tuan-tuan, dan mudah-mudahan ini juga sebahagian daripada amalan salih kita. Baik. An Abi Hurairah, bab 112, muka surat 237, hadis 218, bab man lam yashkurin nas, bab pada menyatakan orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Babu man lam yashkurin nas, bab pada menyatakan orang yang tidak berterima kasih. Perkataan yashkur tu daripada perkataan syukur. Orang yang tidak bersyukur sesama manusia, yakni orang yang tidak membalas kebaikan atau tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Hadis ni pendek ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ini hadis yang popular. Hadis ni kerap lah orang kita baca kan. Siapa yang tak berterima kasih kepada Allah, dia tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis ni kita mungkin kerap dengar, tapi kita tak tahu duduk mana. Pagi ni kita jumpa lah. Dia ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Baik, kita tengok sedikit huraian yang boleh kita belajar daripada hadis ini. Pertama, perkataan syukur yang disebut di dalam hadis ini dan juga telah dimelayukan. Orang Melayu juga telah menggunakan perkataan syukur, yang mana ia berasal daripada perkataan Arab. Perkataan Arab. Tuan-tuan, ulama berbeza atau berbincanglah tentang 3 maqam. Kita belajar maqam. 3 sikap yang ada pada diri manusia. Yang pertama, sabar. Yang pertama sabar. Yang kedua, redha. Yang ketiga, syukur. Jadi 3 benda ni berada pada ranking yang berbeza. Dia ada yang paling tinggi, maqam yang atas. Dia ada maqam yang sederhana, peringkat yang kedua, dan maqam yang ketiga. Okey, ringkasnya macam ni. Peringkat yang paling bawah yang wajib kita ada sabar. Apa dia tu sabar? Secara mudahlah untuk kita faham pagi ni, bila kita sebut sabar, dia mungkin tak terima dalam hati dia, tetapi dia tidak mengeluarkan protes tu. Dia tidak mengucapkan, melafazkan dengan kata-kata dia, tetapi dalam hati dia tu mungkin dia tak boleh terima.
Tapi dia tahan, dia kontrol, dia kawal, dia jaga, dia tak kata benda tak elok. Yang tu sabar. Dia kena satu musibah. Macam mana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajur fi musibati wa akhluf li khairan minha. Mudah-mudahan Allah bagi pahala, Allah ganti yang lebih baik. Mulut dia melafazkan, mengucapkan, keluar perkataan-perkataan yang menunjukkan dia terima benda tu. Dia tak maki, dia tak mengeluh, dia tak keluar kata-kata yang kufur, kata-kata ingkar, kata-kata yang seolah-olah dia marah. Tak. Itu orang yang sabar. Tapi dalam hati dia, kita tak tahu. Apa beza dengan redha? Redha ni tentu lebih atas sikit daripada sabar. Redha kan? Pasal itu bila Nabi tegur satu orang perempuan yang mati anak dia tu di kubur tu, yang dia duk teriak di kubur tu, Nabi suruh dia sabar. Kita kena suruh orang sabar. Kita tak boleh guna alasan bukan kena dekat hang bolehlah cakap. Tak. Nabi SAW tengok dia tu duk teriak, anak dia mati, dia teriak. Nabi kata sabar. Tapi dia tak boleh sabar. Macam mana kita tahu dia tak sabar? Dia marah balik Nabi. Dalam hadis tu dia marah balik. Dia kata Nabi tak tahu apa yang dia alami. Dia tak tahu pun kata tu Nabi. Tapi dia marahlah. Bila orang kata dekat dia sabar, bertenang. Sabar, bertenang kan. Orang duk main jumpa kita sabar, bertenang. Dia tak hantar apa. Itu menunjukkan dia tak sabar lah. Jadi bila Nabi SAW tegur dia tak boleh sabar, dia marah balik, dia ucap perkataan yang tak sepatutnya, orang bagi tahu dekat dia, kata tu Nabi. Lepas tu dia rasa bersalah. Dia lari pergi ke rumah Nabi. Nabi kata tak apalah. Tapi Nabi kata as-sabr as-sadamatul ula. Sabar ni pada pukulan yang pertama. Sabar ni dia kira bila yang dikatakan sabar itu apabila mula-mula kena musibah tu. Macam dia ni, mula-mula dia tak sabar, dia marah balik. Jadi tuan-tuan, sabar ni mulut kan? Luaran. Dia berbalik-balik kepada, mungkin satu orang keluar tengok kasut dia hilang ke apa ke, macam mana? Dia tak apa, bukan rezeki dia, tak apa, beli lain. Tapi dalam hati dia kita tak tahu. Mungkin kasut baru, mungkin kasut mahal, mungkin tiap-tiap kali kena curi 3-4 kali dah. Mungkin dia duk maki berkandak dalam hati dia, kita tak tahu kan? Tapi dia duk tahan, dia duk sabar tu. Kita tahan sabar tu, tak terbit keluar mai lagi kan? Pasal itu tuan-tuan, orang-orang yang paling tinggi sabar dia orang puasa lah. Orang puasa. Sebab itu kita hari ni siapa-siapa yang puasa hari ni, puasa mengajar makna sabar. Kata ulama, tidak ada ibadah yang paling lengkap sabar dia daripada puasa. Sebab apa? Okey. Sabar ni ada 3 kan? Kata ulama, sabar ni ada 3. Satu, sabar ketika melakukan ketaatan. Maksudnya tuan-tuan masa buat benda yang Tuhan suruh tu, tuan-tuan sabar. Sabar dalam taat. Puasa ada benda tu. Yang kedua, sabar bila? Sabar masa tinggal benda yang dilarang. Dalam puasa ada. Tuhan larang, kalau tak sabar, dia kata kalau tak sabar pasal, kalau tak fikir Tuhan pasal. Jadi masa tuan-tuan menahan, mengawal diri tuan-tuan daripada buat benda haram tadi tu, tuan-tuan dalam kategori apa? Sabar. Kalau tak sabar saya buat lah ni, tak sabar saya ambil lah ni. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Jadi kata ulama, sabar yang 3 benda ni, tiga-tiga ni ada pada puasa. Nabi kata wa inimru'un qatalahu aw syatamahu,
Mana-mana orang yang tengah berpuasa, mari orang qatalahu, syatamahu, mari orang nak bergaduh dengan dia, mari orang maki dia. Faqal inni sa'im, inni sa'im, inni sa'im. Mari orang syatamahu, syatamahu ni maki. Mari orang maki dia, berkelahi dengan dia. Dia kata aku puasa. Artinya dia sabar. Nampak? Atas kepada sabar itu redha. Beza dengan sabar tu apa dia? Dalaman dan luaran sama. Dalaman dan luaran sama. Artinya dia luak mulut, dia kata dia boleh terima, mulut dia redha, mulut dia okey, hati dia pun sebenarnya okey. Yang ni dia panggil redha. Dia boleh terima dalam dan luar. Kemudian kita pergi kepada paling tinggi yang kita cakap tajuk dia ni, syukur. Syukur ni kenapa paling tinggi? Wallahu a'lam. Sebahagian ulama kata kita bukan sahaja sabar luaran, redha boleh terima dalaman, bahkan kita bersyukur atas apa? Musibah tu. Boleh tuan-tuan? Nabi bila dapat nikmat dia kata apa? Nabi bila dapat nikmat dia sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu Nabi baca bila dapat benda yang baik, nikmat. Tuan-tuan bila dapat satu nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya disempurnakan kebaikan. Itu kita cakap bila dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila kita dapat benda yang, tapi benda yang elok, memang kita mudah untuk alhamdulillah. Contoh tuan-tuan nak pergi buka puasa, sampai-sampai ada orang sedia dah. Alhamdulillah. Terima kasih. Cuba kalau pipi cerah habis. Kita tak buka puasa lagi, kita lambat lagi, mungkin kita mayang sunat lu ke apa ke zikir ke apa. Sampai-sampai orang kata, "Loh, hang pergi mana habis dah?" Alhamdulillah. Wali ya. Nabi SAW bila kena bala, bila kena benda musibah, dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Tuan-tuan kena musibah, bolehkah tuan-tuan keluar perkataan bala ni, kena musibah, kena benda yang buruk, tuan-tuan kata segala puji bagi Allah atas apa pun keadaan? Tuan-tuan boleh bayang yang geng tak boleh pergi Mekah kan? Tersedih lah, tak boleh pergi Mekah. Dalam keadaan kalau boleh pergi sampai di Padang Arafah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita pun insya-Allah kalau sampai pun kita alhamdulillah. Pasal dia dah sampai. Tuan-tuan boleh bayang yang tak sampai ni, kalau baca kronologi cerita depa tu, masya-Allah. Masya-Allah. Daripada satu hotel, saya baca daripada satu hotel, dia suruh main hotel ni, lepas tu suruh turun nak pi naik bas pi KLIA. Depa pi KLIA tu 3-4 kali lah. Macam sa'i lah, pi balik. Lepas tu duduk tu. Tuan-tuan ingat orang pi Mekah ni, hari Rabu pi, hari Selasa kan buat persiapan. Sebahagian tu tak berbulan-bulan dah. Pi kedai beli telekung, beli stokin. Macam tu bila kita tengok, kita boleh rasa apa yang dia rasa. Beli stokin, nak pi tanya ustaz, kasut nak bawa berapa pasang, kasut macam mana nak pakai, jenis tu ke, pakai ni ke, baju nak bawa banyak mana, tudung nak bawa tudung apa. Persiapan. Pergi 3-4 kali kedai ihram tu. Beli beg, ikat beg tu semua dengan perasaan membuak-buak nak pergi. Perasaan
teruja. Orang putih kata excited nak pi. Heret beg besar, beg kecil. Ubat 3-4 bulan dah pi minta kat doktor. Isi dalam beg kecil ubat. Oh, pasal tu saya bila tengok tu saya tahu pengalaman daripada A to Z. Macam mana dia buat preparation yang dia buat. Bukan hari ni teringat lipat-lipat baju bolan beg jom pi. Ni bukan pi melancur. Nak pi ibadah. Pasal tu orang yang tipu orang pi umrah ni sejahat-jahat manusia dalam dunia ni. Tipu pi Langkawi tak apa lagi. Dia janji kita nak bawa kita pi Langkawi, dia bohong kita. Tinggal kita tentang Kuala Polis. Habis sangat kita kepok kereta, bonti makan ikan bakar. Geram. Tipu bab lain tak apa lagi. Ni tipu orang nak pergi Mekah. Tuan-tuan tak tahu perasaan orang nak pergi Mekah ni. Kan? Pasal tu orang kadang-kadang nak pergi, dia boleh bagi duit dah siap-siap. Janji dia boleh pergi lah, dia tak kisah. Janji dia nak pergi. Pasal tu kita jangan main perasaan orang ni. Jangan bagi harapan. Ya, orang marah sangat syarikat tu. Kita pun faham. Bukan buat kerja sehari dua. Kita pun faham. Visa ni memang duduk di kerajaan Arab Saudi. Memang tak ada jaminan. Tapi jangan bohong. Dia sebut apa? Oi, ayat mana? Lepas tu bila saya baca ni semua ayat pembohong. Okey, kita ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok pakcik tu cakap cerita. Panggil taklimat ni. Dah tahu dah. Hari mereka bagi taklimat tu, dah tak ada penerbangan dah. Semua orang ni, mereka boleh tahu kata tak boleh pi tu. Awal dah pasal tak ada penerbangan. Nak terbang ke mana? Tak tahulah kata-kata kita naik kot kapal laut. Tak ada penerbangan. Memang tahu dah. Masa taklimat tu pun dah tahu dah kata tak ada. Bukan kita buat kerja sehari dua. Lama dah benda umrah ni orang dah tahu lama. Haji ni orang tahu lama dah. Visa dia berkata last minute boleh keluar pagi petang terbang. Kalau visa keluar penerbangan tak ada, tak boleh terbang. Bagi taklimat, oh kita ni beruntung. Pasal apa? Pasal bila kita sampai Mekah lapang. Dia lah Mekah lapang lah. Orang pergi Arafah. Okey, tak apalah oleh kerana tuan-tuan ni dah kita dah lewat dah. Kita dah kesianlah kat tuan-tuan duk tunggu 3-4 kali kita bagi duduk hotel Zam-Zam Tower. Ini semua ayat membohong. Dah tahu dah. Hang nak pergi duduk Zam-Zam Tower. Macam mana hang dah pilah dah, semua dah penuh dah. Tapi oleh kerana orang dia harapan dia nak pergi, dia pujuk hati dia. Pasal tu ni musibah yang besar. Lepas tu tak apa tuan-tuan. Di Madinah pun kita bagi hotel, dia sebut Oberoi. Oberoi ni tuan-tuan, oh, Oberoi ni raja-raja saja duduk. Oberoi ni hotel yang semahal lah di Madinah tu. Dia kata nak bagi duduk. Sini semua ayat nak bagi sedar hati. Tapi hadirin, saya nak cerita kaitan dengan apa? Bukan saya nak cerita yang tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ganjaran. Bolehkah kita, orang putih kata, put on the shoes, letakkan diri kita dalam situasi itu, kita pergi kata Alhamdulillah. Yang ni yang dia kata syukur itu pada makam yang tinggi. Satu orang yang Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala bagi musibah, dia bukan setakat sabar luaran, dia redha dalaman, bahkan dia bersyukur di atas ujian itu, kerana dia tahu ada hikmah yang Tuhan rahsiakan. Ini hanya ada pada orang yang berada pada iman yang kuat. Kita pun mungkin pada pangkat sabar tu pun tak sangka duk urut dada tak apa. Bolehkah aku CEO ni lempak daripada kapal terbang atas tak kubur. Ataupun nikah dia di lapangan terbang tu landa dengan kapal terbang. Ini satu benda. Lepas tu dia buat ayat pula, dia kata ini semua kerana belum dijemput oleh Allah. Orang kampung dengar ayat tu balik heret-bek kan. Habis lalah kali Tuhan juga yang salah. Sambung. Jadi kata Al-Imamul Qurtubi,
Kata Al-Imamul Qurtubi. Lah ni tuan-tuan, hadis ni kata tuan-tuan kena syukur kepada manusia. Walaupun pada hakikatnya tajuk ni kalau kita nak syarah ni panjang lah, tapi saya nak ringkas. Pasal kita nak balik, nak bertakbir, bertahmid dan sebagainya. Hakikatnya yang menentukan rezeki kita tu Allah. Rezeki tu daripada Allah. Ini semua kita tahu. Pasal itu kita bila sebut musibah tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah. Tapi Allah ajak kita. Macam mana? Tuan-tuan tengok. Allah kata apa? Allah kata wa'budullah wa bil walidaini ihsan. Sembah aku, buat baik pada mak bapa. Dan banyak ayat Allah kata terima kasih dekat mak bapa. Bersyukur dekat mak bapa. Allah nak ajak kita, walaupun dia yang turunkan rezeki, tapi ada pihak yang dipilih untuk bawa rezeki itu mai kepada kita. Pasal itu kita diajak untuk adab dengan manusia. Dia kata, contoh betul lah, dia kata rezeki daripada Allah, tapi rezeki itu datang daripada si fulan tu. Maka sebab itu dalam hadis ni, siapa yang dia tidak berterima kasih kepada manusia, artinya dia tak berterima kasih kepada Allah. Saya kira Allah Ta'ala dia yang bagi rezeki. Kalau tak ada dia ni, Allah Ta'ala boleh hantar orang lain. Betul, tapi dia yang menjadi penyebab kita dapat rezeki itu. Nampak? Baik. Bagaimana cara kita nak menyatakan syukur? Syukur ni kata para ulama, kita hendaklah menunjukkan nikmat tersebut melalui lisan kita, hati kita, anggota kita, dengan cara lidah mengucapkan syukur dan terima kasih. Manakala anggota melakukan perbuatan yang disuruh, dia macam tu. So tuan-tuan nak habaq syukur ni, pertama lidah, yang kedua hati, yang ketiga anggota badan. Jadi dengan Allah Ta'ala macam mana? Mulut kena sebut apa? Alhamdulillah, kena banyak Alhamdulillah. Lepas tu tangan, macam mana nak habaq kata kita bersyukur kepada Allah? Pertama kita sebut saya bersyukur Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat. Itu baru mulut. Macam mana anggota? Ta'atul mun'im. Hendaklah kita buktikan syukur kita tu dengan mentaati titah perintah Allah. Satu orang yang dia menunjukkan rasa terima kasih kat mak dia, pak dia, dia terima kasih kat mak pak dia, dia dengarlah cakap mak pak dia. Itu ya simple ya. Jadi orang yang dia kata dia bersyukur, di mulut dia syukur, Allah tunjuk proof dengan anggota dia. Sebab itu semua ibadat adalah lambang, tanda, bukti kata dia bersyukur. Tuan-tuan mayang subuh ni tanda bersyukur. Tuan-tuan sembelih korban tu bukti tuan-tuan bersyukur. Jadi syukur ni kena proof. Prove it, kena buktikan. Bukti macam mana? Buatlah. Jangan sembang terah. Jangan sembang pandai. Kena tunjuk. Jadi pasal itu bukti kena melalui tindakan. Salah satu cara tuan-tuan bersyukur, Allah bagi sihat. Tengok hang sihat lah, umur 70 pun duk kuat lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi. Itu mulut dia bersyukur. Bagus. Jangan dia sembang terah pula. Dia dah tengok 70 steady lagi. Dia lah pagi-pagi kayuh basikal, makan jaga. Ramai juga orang kayuh basikal, wayar atas bawah. Jangan sembang. Kita lapik. Pasal tu kadang-kadang manusia bila dia tak dipandu oleh ilmu, cakapan dia menakutkan. Tengok, steady cikgu 70 steady lagi. Alhamdulillah Allah nak bagi 30 kadang-kadang pun tak larat lah 70. Alhamdulillah. Itu syukur. Kemudian dia kena prove it, buktikan. Dah dia sihat, dia bersyukur, dia sebut Alhamdulillah, dia kena buktikan. Buktikan macam mana? Macam mana nak bukti kata tuan-tuan bersyukur? 70, 60 duk sihat lagi. Allah bagi sihat.
Macam mana tuan-tuan nak habaq kata tuan-tuan bersyukur? Mainlah masjid. Dia main masjid tu tanda dia bersyukur. Apa lagi? Buatlah ibadat tu tanda bersyukur. Okey, Allah bagi duit banyak. Ish, dia tengok cikgu duit banyak ah. Oh, itulah tak tahu nak buat apa. Habaq ustaz nak buat apa banyak ah. Alhamdulillah dia tak ada lah sikit. Tengok rezeki ah, murah rezeki murah alhamdulillah. Ni pun tak tahu duit mana banyak. Bagus, mulut dia bagus. Dia bersyukur. Dia kena buktikan lah. Kita rezeki banyak ah cikgu. Alhamdulillah. Berapa ekor tau ni? Tak kot. Ui. Kitab terbelok ni bagi. Kita tanya dia, tengok cikgu okey rezeki banyak cikgu. Alhamdulillah ha, ni duit pencen pula ni, dapat duit tanah pula ni. Kan? Ni tak tahu dia kata kerajaan nak ambil pula tu, boleh pula 3-4 ribu. Oh, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Rezeki. Orang lain semua duit habaq, tak ada duit. Saya alhamdulillah kok numai kok ni anak-anak bagi apa semua. Pencen pun tak terguna bagus. Berapa ekor cikgu? Berapa ekor cikgu buat tu ni? Korban saja tanya orang banyak sangat duit. Tumpang orang buat ini dia tu. Tak kata saya. Okey. Dia balik bukan dia kata-kata ada kerja tu. Dia sebab student depan. Okey. Jangan lupa panggil kita korban. Tapi saya nak habaq dia kena buktikan. Prove it. Sebab itu Nabi SAW dia buktikan dengan apa? Dia buat korban. Sebab itu orang yang buat korban ni lambang dia bersyukur dengan harta yang Tuhan bagi. Setahun sekali. Pasal itu orang yang tak mampu, Allah tak mampu. Baik. Kemudian kita sambung balik pada ayat yang berikutnya. Hadis yang kita baca tadi. Kata Al-Imam Al-Khattabi. Sikit lagi saya nak ambil hadis yang tuan-tuan dengar tadi ni. Kata Al-Imam Al-Khattabi. Siapa dia yang sebut? Al-Khattabi. Dia kata apa? Dia kata sesiapa yang perangai dia syarah hadis ni. Hadis yang kita kata siapa tak terima kasih kat manusia, dia tak terima kasih kat Allah Ta'ala, tak bersyukur kat Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Al-Khattabi, hadis ni kita boleh faham dengan dua makna. Nanti saya syarah hadis ni. Dia kata yang pertama, orang yang tabiat dia, perangai dia, kebiasaannya dia kufur nikmat kepada orang, kebaikan yang orang buat, dia tidak akan bersyukur di atas kebaikan mereka. Maka orang yang macam ni kebiasaannya dia kufur terhadap nikmat Allah. Dia kata orang yang tak terima kasih pada orang ni, yang biasa dia tak pernah terima kasih. Orang buat baik, dalam bahasa mudah saya nak bagi tuan-tuan ingat, tak kenang budi lah. Orang yang dia tak reti nak terima kasih, tak kenang budi, dia tak reti nak bersyukur kepada manusia ni. Al-Khattabi kata orang yang macam ni dia dengan Tuhan pun sama. Dia kata kebiasaannya orang yang kufur nikmat, kebaikan orang yang orang buat kepada dia, dia tak balas, dia tak terima kasih, dia tak ingat, dia tak kenang. Orang yang macam ni kebiasaannya dia dengan nikmat Allah yang bagi kepada dia, dia tak bersyukur. Itu kata Al-Khattabi. Itu maksud yang pertama. Tuan-tuan tengok, kalau orang tu jenis kita buat baik sikit tapi dia punya ingat, dia punya balas. Ada juga orang yang sebelum dia ingat, selepas dia lupa banyak kan. Banyak. Sebelum dia dapat, dia ingat lepas dia dapat. Yang ni kufur. Yang kedua kata Al-Imam Al-Khattabi. Al-Imam Al-Khattabi, Allah maksud siapa yang tak terima kasih kepada manusia, dia dianggap tak berterima kasih kepada Allah. Dalam hadis ni kita katakan, sesiapa yang tidak menghargai manusia, tak terima kasih kepada manusia, tak bersyukur kepada manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Kata Al-Khattabi, Allah tidak menerima syukur seorang hamba di atas kebaikan yang Allah bagi kepadanya jika seorang hamba tidak bersyukur kepada kebaikan orang lain. Maksudnya, siapa yang tak terima kasih kepada orang, kalaupun dia bersyukur kepada Allah, Allah reject syukur tu. Allah tolak syukur dia. Dia kata aku tak terima kasih kan, aku kira Allah Ta'ala ya. Allah kata, ada hang yang bagi kat aku ni pun Allah yang bagi kat hang. Kalau kita ada sikap tu, kata Al-Khattabi,
hadis ni menunjukkan Allah tak terima. Allah ajak hang pergi terima kasih kat dia tu. Baru hang bersyukur kat aku. Kalau hang bersyukur kat aku, hang tak terima kasih, tak kenal budi dia, aku tak terima syukur tu. Oh, itu maksud dia. Jadi Allah ajar. Pasal itu dalam hidup manusia ni, selain daripada dia ada hubungan dengan Allah, dia ada hubungan dengan manusia. Sebab itu kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, salah satu cara nak berterima kasih pada manusia ni, nak bersyukur pada manusia, apa dia? Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad ablagha fis sana. Macam mana ustaz nak bersyukur pada orang? Bukan payah. Dia buat sesuatu pada tuan-tuan, tuan-tuan kata dekat dia. Kata Nabi dalam hadis Nasa'i, At-Tirmidzi, sesiapa yang suni'a, sesiapa yang dibuat kepadanya, tak tahu siapa dia, umum. Man suni'a, sesiapa yang dibuat kepadanya, ma'rufun, tengok ma'rufun, general, umum, apa-apa sahaja kebaikan. Kadang-kadang mungkin bentuk barang, kadang-kadang mungkin bentuk pertolongan, nasihat, kata-kata, mungkin duit ringgit, tak kira lah apa saja kebaikan. Hendaklah dia berkata kepada orang yang buat kebaikan kepada dia tu, jazakallahu khaira. Setengah orang dia baca tak habis, kadang-kadang dia tak faham kan, macam kita mati dia sebut qalu, maknanya tak, qalu tu tak payah sebut innalillah. Pasal kita tak faham, kita pun sebut bunyi Arab, kita sebut. Satu lagi yang banyak orang sebut tak habis ni, jazakallah. Jazakallah, Allah, semoga Allah membalas engkau. Balas apa? Balas ni boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Jadi bila nak sebut tu, sebut bagi habis. Jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kepada hang kebaikan. Khaira, kebaikan. Bila kita kata jazakallah, semoga Allah membalas kepada engkau, umum, tergantung balas apa. Jadi sebut jazakallahu khaira kan? Baik. Sesiapa yang kata benda tu kepada orang yang buat baik kepada dia, faqad ablagha fis sana, maka sesungguhnya dia telah benar-benar meninggikan pujian. Artinya dia telah dianggap sebagai orang yang berterima kasih. Jadi kalau kita boleh sebut jazakallahu khaira, atau apa-apa doa, dia buat baik, kita terima kasih, semoga Allah Ta'ala balas. Dia bagi kita makan, semoga Allah Ta'ala ganti. Dia bagi kita duit, semoga Allah Ta'ala bagi berkat rezeki. Apa-apa saja, yang penting doa, dia kira lulus, dianggap telah berterima kasih. Kan, nampak? Dalam hadis yang lain, Nabi suruh balas. Kita dah baca dalam kuliah yang lepas, Nabi suruh balas. Satu hadis yang saya nak baca pada tuan-tuan ni, ini penting juga sebagai huraian pada hadis tu. Satu, last. Daripada Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya 'ata'an fawajada falyajzi bih, wa man lam yajid falyuthni, fa inna man athna faqad syakara, wa man katama faqad kathara." Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata apa? Tengok. Siapa-siapa u'tiya, siapa-siapa yang diberikan kepada dia ata'an, satu pemberian. Orang buat baik kepada dia, bagi duit ke, bagi makan ke, bagi pertolongan ke, which one lah, whatever apa yang orang bagi, ata'an. U'tiya ata'an. Fawajada falyujzi bih. Kalau dia ada benda, dia balas. Nombor satu, balas. Dia bagi makanan, balas makanan. Dia bagi apa, kita balas. Dia tolong kita hari ni, kita tolong dia. Itu sunnah. Orang Melayu pun memang budaya tu kan? Budaya tu orang Melayu hebat dalam bab membalas ni kan. Baik, okey. Kemudian Nabi kata wa man lam yajid, tetapi siapa yang tak ada apa-apa untuk dia balas, falyuthni, hendaklah dia memuji. Memuji, terima kasih, doa ke, baguslah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Dia sebut kata-kata. Mula bagi benda, kalau tak ada kata-kata. Sebab Nabi kata apa? Fa inna man athna faqad syakara. Sesiapa yang telah memuji orang yang berbuat baik kepada dia, dia telah dianggap sebagai bersyukur. Dia masuklah hadis orang yang bersyukur.
Kemudian Nabi sambung, waman katama, tapi siapa yang bila orang buat baik dia tak kata apa, dia sengak. Katama ni sembunyi, balas pun tak, kata apa pun tak, dia sengak, dia tak respon, faqad kafara, dia kufur. Kufur ni bukan kafir, kufur ni lawan kepada syukur. Dia masuk dalam perkataan orang yang kufur nikmat. Jadi hadirin mukminin, sebab itu kita diajar untuk bersyukur dan berterima kasih kepada mak ayah kita. Quran ajak paling mudahnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca yang tu kira kalau nak ikut tak terbalas, tapi yang tu sudah memadai. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur dan berterima kasih kepada manusia, dan itu juga termasuk daripada apa? Daripada syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan yang berpuasa hari ini juga termasuk daripada kalangan hamba yang bersyukur. Tuan-tuan yang melakukan korban esok juga termasuk daripada kalangan orang yang bersyukur, kerana menzahirkan melalui amalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.